Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar Matematik tahun 3 bersama Cikgu Nafisah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tajuk kedudukan. Standard pembelajaran kita pada hari ini 8.1.1, 8.1.2 dan 8.1.3. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu berharap murid-murid dapat menggunakan perbendaharaan kata yang betul bagi menyatakan titik rujukan. Yang kedua, murid-murid dapat menamakan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan betul. Dan seterusnya yang ketiga, murid-murid dapat menyatakan dengan betul kedudukan bagi objek pada paksi mencancang dan paksi mengufuk. Sekarang murid-murid keluarkan buku teks matematik tahun 3 dan buka pada halaman 97. Kita akan belajar unit 8 tentang kedudukan dan kita akan belajar dan mengenali kedudukan. Okey, untuk tajuk ini, murid-murid perlu tahu beberapa istilah yang berkaitan dengan kedudukan. Okey, mari kita lihat gambar di sini dahulu. Gambar 4 orang sekeluarga sedang menanam anak padi. Okey, 4 orang sekeluarga, Along, Acik, Uda dan Angah. Mereka ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Okey, ada perkataan baru di sini. Ada perkataan di sini, lajur. Okey, lajur ialah yang kita pandang secara menegak. Ini dipanggil lajur. Ada 4 lajur. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 lajur. Kemudian, ada perkataan seterusnya, baris. 3 baris. 3 baris ni yang melintang. Okey. Lajur tadi yang menegak. Baris ini yang melintang. Okey. Yang cikgu lukiskan anak panah berwarna biru ni, kita sebut dia baris. Okey. Yang menegak tadi adalah lajur. Okey. Bukan jalur. Lajur. Baik, di sini ada perkataan lain. Utara, selatan, timur dan barat. Okey. Kalau disebut utara, maksudnya kita akan bergerak ke hadapan. Okey, selatan kita bergerak ke belakang. Kalau ke timur, kita akan bergerak ke kanan. Kalau ke barat, kita akan bergerak ke kiri. Okey, baik. Mari kita lihat contoh soalan ataupun beberapa pernyataan yang diberi supaya murid-murid faham maksud kedudukan yang kita nak belajar ni. Okey, Angah berada di 3 petak ke kanan dan 1 petak ke depan dari pondok. Okey, perkataan di sini dari pondok, murid-murid perlu fahamlah. Maksudnya, kita akan lihat Angah berada di mana dari pondok. Dari pondok ini adalah titik rujukan dia. Okey, di sini titik rujukannya dari pondok. Maksudnya, kamu berada di sini untuk lihat di mana Angah berada. Okey, Angah berada di sini. Berapa petak ke kanan? Okey, 1, 2, 3. 3 petak ke kanan dan 1 petak ke hadapan. Okey, 3 ke kanan, 1 ke hadapan. Okey, yang seterusnya, Acik pula berada di lajur 1 baris 2. Okey, Acik berada di sini. Okey, tapi yang ini pernyataannya dalam bentuk lajur dan baris. Lajur tadi yang menegak. Okey, yang menegak ini 1. Okey, maksudnya dia berada di sini. Lajur 1, baris 2 maksudnya baris yang kedua. Okey, jadi kita akan jumpa, kita akan lihat di sini ada Acik. Seterusnya, Along, okey, di sini Along berada 2 petak ke timur dan 3 petak ke utara. Okey, Along berada di situ. Kemudian, dia punya kedudukannya 2 petak ke timur, maksudnya ke sebelah kanan 2. 1, 2. Di sini cikgu wakilkan dengan nombor 1, 2. Ke timur maksudnya ke kanan. Dan ke utara maksudnya bergerak ke hadapan sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan kita akan lihat di mana ada Along. Okey. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Di manakah Uda berada? Di sini ada Uda. Ada seorang lagi ya. Uda berada di mana? Kita akan lihat Uda berada dari pondok lah. Kalau dari pondok, kita perlu bergerak 1, 2, 3, 4 ke kanan dan berapa ke hadapan? 1, 2 ataupun ke timur 4. Okey, 1, 2, 3, 4 ke timur dan ke utara 2. 1, 2. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buat latihan yang berkaitan dengan kedudukan pada buku aktiviti matematik
di halaman 139. Okey. Kedudukan, kenal kedudukan, aktiviti 1. Gambar kedudukan murid di dalam bilik tayang. Isi jawapan yang berikut. Okey, di sini murid-murid berada di dalam bilik tayang, di hadapannya ada guru dan di sini ada murid-murid yang berada di dalam bilik ini. Okey, mari kita lengkapkan latihan yang diberi. Okey, murid-murid perlu ingat tadi perkataan lajur, baris, ke hadapan, ke kanan, ke utara, ke timur. Okey, untuk kita lengkapkan soalan di sini. Baik, mari kita lihat soalan A. Divya duduk di berapa buah kerusi ke kanan dan berapa buah kerusi ke depan dari meja guru. Okey, di sini perkataan dari meja guru adalah titik rujukan. Di sini meja guru, jadi titik rujukan kita berada di sini. Maksudnya kita berada di sini untuk cari di mana Divya berada. Okey, mana Divya? Kita cari dulu di mana Divya. Divya berada di sini. Okey, kita perlu kira berapa buah kerusi ke kanan dan ke hadapan dari meja guru. Okey, berapa ke kanan? 1, 2, 3. Jadi 3 buah kerusi ke kanan dan ke hadapan, maksudnya kita bergerak ke hadapan, berapa buah kerusi dari hadapan? 1, 2. Jadi 2 buah kerusi ke depan dari meja guru. Okey, faham tak? Okey, soalan B. Wong berada di berapa buah kerusi ke timur dan berapa buah kerusi ke utara. Di sini perkataan timur dan utara. Masih lagi titik rujukan kita meja guru. Dari meja guru kita nak cari Wong, di mana Wong berada. Kalau dilihat dalam gambar ni, Wong berada di barisan yang belakang sekali sini. Cuma kita nak tahu apakah kedudukannya. Okey, kita lihat dari meja guru. Untuk sampai pada Wong, kita perlu bergerak ke kanan. Ke kanan ataupun disebut ke timur. Berapa kerusi? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kerusi ke timur. Dan kita juga bergerak ke hadapan ataupun ke utara. Berapa buah kerusi? 1, 2, 3. Sebab ada 3 orang sini, maksudnya ada 3 buah kerusi ke utara. Okey? Dan yang seterusnya, murid-murid lihat siapakah yang perlu murid cari. Okey? Contohnya di sini, Fong. Kita cari dulu di mana Fong. Dalam gambar ni, Fong berada di sini. Okey. Jadi Fong ni, kita nak sampai pada Fong. Dia bagi di sini soalan dia. Kedudukan Fong ialah 2 buah kerusi ke mana pula? Pergerakan kita ke mana? Dia dah bagi 2 buah kerusi, tapi pergerakan kita ke mana? Dari meja guru. Mestilah ke kanan ataupun kita sebut ke timur pun boleh. Ke kanan atau ke timur. Okey. Contohnya 2 buah kerusi ke kanan. Lepas tu 3 buah kerusi ke mana? 1, 2, 3 ke mana? Kita bergerak ke mana? Ke depan. Okey, dari meja guru. Okey. Dan seterusnya soalan D. Siapa yang berada di lajur 1, baris 3 dari meja guru? Masih dari meja guru tapi berada di lajur 1. Lajur ni yang menegak. Okey, lajur 1 di sini. Baris yang pada bahagian sini. Kemudian baris 3 maksudnya baris yang ketiga. 1, 2, 3. Kita akan jumpa siapa murid-murid di sini? Kita akan jumpa Nivan. Jadi jawapan untuk D adalah Nivan. Okey? Sekarang kita lihat pada buku teks matematik tahun 3. Buka semula pada halaman 98. Okey, di sini kita akan lihat ada 2 lagi perkataan baru dalam tajuk kedudukan. Okey, tadi kita dah belajar lajur, baris, kemudian ada perkataan ke utara, ke timur, ke hadapan, ke kanan dan ke kiri. Okey, untuk tajuk ini, okey, ada 2 perkataan baru iaitu mengufuk dan mencancang. Okey. Untuk menulis kedudukan, kita mesti tulis paksi mengufuk terlebih dahulu, diikuti dengan paksi mencancang. Okey, paksi mengufuk A hingga E. Okey, A, B, C, D, E ini adalah paksi mengufuk. Maksudnya murid-murid akan lihat secara menegak. Okey, secara menegak. Okey. Kemudian paksi mencancang ada nombor di sini 1 hingga 5. Maksudnya kita akan melihat secara melintang. Okey, ini dipanggil mencancang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang tadi kita dah belajar yang mencancang ni sama dengan baris. Okey.
baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Manakala mengufuk ni sama dengan laju. Okey. Jadi murid-murid kena ingat betul-betul lah perkataan mengufuk dan mencancang. Okey. Mengufuk kita lihat secara menegak. Mencancang kita lihat secara melintang. Dan mesti kita lihat mengufuk terlebih dahulu baru diikuti dengan mencancang. Contohnya soalan ni, siapakah duduk di A3? Okey, kita akan lihat A, paksi mengufuk dan paksi mencancangnya 3. Okey, lebih mudah cikgu lukis garis macam ni. A dan 3. A di sini 3. Di mana dia bersilang, inilah A3. Okey. Di sini A3. Mari kita lihat siapakah yang duduk di A3. Okey, di A3 ada siapa? Ada Jas. Jadi Jas duduk di A3. Okey, kita lihat yang seterusnya. Soalan B. Ketua darjah duduk di 4. Okey, ketua darjah duduk di D4. Mana D4? Okey, paksi mengufuknya D dan mencancangnya 4. Okey, di sini. Jadi di sini dia bersilang. Siapakah yang berada di sini? Siapakah ketua kelas? Okey, ketua kelas ataupun ketua darjah ialah Tan. Okey. Baik, kita lihat yang seterusnya. Siapakah di A2, B1 dan E3? Okey. A2, A paksi mengufuk, 2 paksi mencancang. Jadi di sini A2 di sini, siapakah di sini? Amri. Okey. Seterusnya B1. B1. Okey, inilah. Okey, B1, siapakah yang berada di B1? Namanya Jane. Okey. Dan yang seterusnya E3. E3. Okey, paksi mengufuk E, paksi mencancang 3. Okey. Ni siapakah yang berada di E3? Okey, E3 adalah Romzi. Okey. Baik, kita akan buat latihan berkaitan dengan paksi mencancang dan mengufuk di dalam buku aktiviti kamu pada muka surat 140. Okey, aktiviti 2, gambar kedudukan permainan di dalam satu rak. Isi petak kosong. Okey, ini gambar ini menunjukkan rak yang ada barang permainan. Okey, ada patung beruang, kereta bomba, robot dan sebagainya. Okey, di sini ada 2 paksi, paksi mengufuk. Okey, A, B, C, D dan paksi mencancang 1, 2, 3. Okey, kita isikan tempat kosong. Soalan A, huruf A hingga D. A hingga D berada di paksi apa ni? Paksi apa? A hingga D ni? Ya, paksi mengufuk. Jadi murid-murid tulis perkataan mengufuk. Okey, soalan B, nombor 1 hingga 3. Okey, 1 hingga 3 berada di paksi apa? Ya, paksi mencancang. Okey, tulis perkataan mencancang. Baik, seterusnya murid-murid perlu isikan kedudukan bagi objek-objek berikutlah. Okey, contohnya diberi kedudukan B1. B1. Okey, apakah objek yang ada di sini? B1 ada, ya, doh mainan. Jadi tulis di sini doh mainan. Okey. A2. A2. Apakah objeknya? Dan tuliskan di sini. Okey. Murid sekarang kita lihat dalam buku teks pada muka surat 101. Okey. Dalam tajuk ini kita juga boleh menentukan kedudukan sesuatu objek. Okey, berdasarkan gambar rajah yang diberi. Okey, stesen permainan tradisional. Okey, soalan di sini nyatakan kedudukan stesen tikam guli. Okey, di mana tikam guli dalam gambar murid dapat lihat di sini. Okey, kita perlu nyatakan kedudukannya. Stesen tikam guli berada di lajur D. Okey, di lajur D dan baris 4. Okey, baris 4. Lajur D, baris 4. Jadi kedudukannya ialah di D4. Okey. Apakah kedudukan bagi gasing? Okey. Apakah kedudukan bagi stesen permainan gasing? Gasing berada di lajur E dan di baris 5. Jadi kita sebut dia E5. Okey. Baik, kita baca di sini. Stesen baling tin di B2. Baling tin dekat sini. Okey, kedudukannya B2. Stesen tating lawi ayam di mana? Okey, tating lawi ayam di sini. A berapa? A1.
Okay, antara stesen congkak, ketinting dan batu seremban, stesen mana yang paling dekat dengan stesen tikam guli? Okay, yang paling dekat dengan stesen tikam guli ialah permainan apa? Okay, permainan congkak lah. Daripada empat permainan yang dinyatakan di sini, yang paling dekat adalah congkak. Okay, cikgu harap murid-murid dapat menentukan kedudukan sesuatu objek dengan betul. Sekarang kita lihat latihan pada muka surat 141 dan 142. Okey, soalan untuk muka surat 141, aktiviti 3, gambar kedudukan beberapa objek di dalam rak bilik seni. Okey, di sini ada gambar peralatan di dalam rak di dalam bilik seni. Okey, ada palet, pensel warna, cat warna dan sebagainya. Okey, murid-murid lihat di sini ada paksi mengufuk A, B, C, D dan paksi mencancang 1, 2, 3, 4. Kemudian murid-murid lengkapkan. Okey, contoh di sini soalan A, paksi mencancang ada nombor berapa hingga berapa? Okey, mana paksi mencancang? Tadi kita dah belajar paksi mencancang ni paksi yang sama dengan baris. Okey, yang ada nombor iaitu nombor 1 hingga 4. Jadi isikan di sini nombor berapa hingga berapa. Okey, soalan B, tulis pada paksi mengufuk. Okey, apakah yang ditulis pada paksi mengufuk? Yang ini yang cikgu telah petakkan dengan warna merah ini. Ini adalah paksi mengufuk. Okey, paksi mengufuk, tuliskan hurufnya. Huruf apa hingga apa. Okey. Soalan C, pensel warna sama laju dengan apa? Peralatan apa? Kita lihat pensel warna sama laju. Laju ni maksudnya yang inilah yang menegak. Okey, yang macam mengufuk ni. Sama laju dengan apa? Apa objek yang sama dengan dia? Iaitu, di sini ada apa? Ya, ada krayon. Jadi, murid-murid tulislah jawapan di sini. Krayon. Okey, dan selesaikan sehingga F. Baik, kita lihat pula pada muka surat 142. Tentukan kedudukan. Yang ini murid-murid perlu tuliskan kedudukannya berapa. Okey. Gambar kedudukan peralatan sukan di dalam stor sukan. Okey, ini peralatan sukan di dalam stor sukan. Ada paksi mengufuk A sehingga E dan paksi mencancang 1 hingga 5. Jadi ingat semula ya, kalau kita nak tulis kedudukan, mesti tulis kedudukan paksi mengufuk dahulu. Kemudian barulah paksi mencancang. Maksudnya tulis huruf dahulu, barulah tulis nombor. Okey. Baik, contoh, nyatakan kedudukan peralatan sukan yang berikut. A, bola pimpong. Okey, murid-murid cari di mana bola pimpong. Okey, bola pimpong berada di sini. Okey, berapa kedudukannya? Lihat pada hurufnya dahulu, paksi mengufuk C dan paksi mencancangnya 2. Jadi, kedudukannya adalah C2. Okey, dapat tak? Okay, kita cuba soalan B, bulu tangkis. Okey, bulu tangkis berada di sini. Berapakah kedudukannya? Apakah kedudukannya? Lihat huruf dahulu, D dan nombor 3. Jadi, kedudukannya adalah D3. Okey, dapat tak? Faham tak? Cikgu harap murid-murid faham ya. Dan semoga murid-murid dapat menjawab soalan di dalam buku aktiviti ini dengan jawapan yang betul. Okey, sekian. Terima kasih.